Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan pengurusi masjid, barisan rezeki masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nampak meriah pagi ni, kan, ramai. Alhamdulillah. Kan. Di akhir Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan bersemangat untuk mengimarahkan rumah Allah, bersemangat melaksanakan ibadat-ibadat, berqiyamul lail dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji, kita buka muka surat 28 ayat 185 Surah Baqarah. Ini surah yang tuan-tuan puan-puan dah biasa baca. Ayat ni pun dah biasa dengar dah. Tak asing bagi tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita nak tengok huraian dia dan perbincangan mengenai ayat ini. Ayat 185 Surah Baqarah 185. Sebab kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, sebagaimana biasa saya baca, tuan-tuan puan-puan ikut kuat-kuat satu ayat ni, satu ayat je. 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pagi ni luar daripada kebiasaan, kita tengok akhir ayat ni. Allah kata walitukmilul iddah.
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan? Biasa kita mula awal ayat, ni kita mula akhir ayat. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan tempoh berpuasa sebulan. Ni ayat Syahrul Ramadan kan. Ayat awal dia Syahrul Ramadan, cerita pasal bulan Ramadan, cerita pasal puasa. Jadi Allah kata hendaklah kamu walitukmilul, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari dia sebanyak 29 hari ataupun 30 hari. Lepas tu walitukabbirullah, hendaklah kamu membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala. Hendaklah kamu mengagungkan Allah Ta'ala atas petunjuknya ala hadakum. Allah minta supaya kita membesar dan mengagungkan Dia, termasuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hidayat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni berada di rumah Allah Ta'ala dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan bukan pagi ni je, tuan-tuan, bermula daripada semalam dengan program khatam Quran, kan? Semalam program khatam Quran, penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim. Penyampaian sumbangan itu bukan kata kosong tu, itu semua ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan ambil berat tentang anak-anak yatim, kan? Nabi kata dalam hadis dia, ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Nabi tunjuk dua jari dia macam ni, kan? Aku dengan orang yang menjaga anak yatim, ambil berat, maknanya ambil berat kepada anak yatim seperti ini. Nabi tunjuk jari, telunjuk dengan jari hantu dia tu, kan? Mana ni? Dalam syurga esok. Rapatnya orang yang ambil peduli kepada anak yatim, kedudukan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Subhanallah. Itu benda comel semua tu, tuan-tuan. Benda baik, kan? Sampai ke pagi ni, tuan-tuan, dengan kuliah subuh ni, tazkirah Ramadan, kan? Ini semua apa benda ni, tuan-tuan? Ini adalah ala ma hadakum, di atas hidayat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah memilih tuan-tuan puan-puan untuk melaksanakan perkara baik dalam bulan Ramadan ni, yang mana sebahagian besar manusia tak peduli pun pasal Ramadan ni, kan? Banyak manusia yang tak peduli, kan? Ada yang sibuk buat perancangan untuk sambut hari raya. Dia fokus pada hari raya, kan? Ramadan ni ke belakang, Ramadan belakang. Yang penting aku nak buat program untuk hari raya. Hari raya pertama pun benda, kedua, ketiga, sampai sebulan hari raya tu penuh dengan lakonan-lakonan dia, kan? Penuh dengan program-program dia, menyebabkan latihan dia, persiapan dia dalam akhir Ramadan ni tak ada, dia tak peduli akhir Ramadan, kan? Itu sebahagian manusia. Sebahagian manusia, oh ni akhir Ramadan ni orang duk kejar nak cari barang-barang untuk raya, bajulah, kuih muih lah, kan, lansir lah, kan? Oh semua kalut, kan? Kalut nak kejar keuntungan duniawi di hari raya, tak sibuk. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, ala ma hadakum, ini bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan perkara baik daripada semalam sampai hari ni. Saya kira hak semalam sampai hari ni lah. Hak sebelum ni saya tak nampak apa yang tuan-tuan buat, kan? Dah banyak dah hak lain tu. Cuma yang zahir
apa yang tuan-tuan buat pada saya adalah bermula daripada petang semalam sampailah ke pagi ni. Ini adalah hidayat Allah Ta'ala. Hidayat Allah Ta'ala. Nak datang sembahyang subuh ni, berapa ramai manusia yang masih lagi di atas katil, masih lagi ni sekarang tak solat subuh lagi, kan? Dia solat subuh tu selepas waktu duha, kan? Tertukar dah niat duha ke niat subuh. Aku ni duha ke subuh, kan? Allahu Akbar. Jadi Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan untuk bagi hidayat. Bila Allah bagi hidayat, kan, walaupun ayat ni dia khusus kepada walitukmilul iddah, dengan sebab tuan-tuan puan-puan menyempurnakan 30 hari puasa, itu adalah hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan puasa ni. Puasa ni mudah bagi orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang yang Allah tak pilih, kita cakaplah kelebihan puasa ni macam mana, tak peduli dia. Dia tak puasa, tetap tak puasa, dia tak ada hidayah, tak dapat hidayah. Jadi tuan-tuan dapat hidayah bukan setakat puasa, tuan-tuan dapat buat lagi amalan-amalan yang menghampirkan diri tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya sendiri, adalah walitukabbirullah. Tu hendaklah kita mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas ni tuan-tuan tetap kena takbir dan tahmid kepada Allah Ta'ala. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakni ini walaupun khusus selepas daripada hari raya. Kan hari raya kita bertakbir kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan takbir. Walaupun kita bubuh kat situ takbir raya, tapi sebenarnya walitukabbirullah, untuk kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemu bertakbir pada Allah Taala, sebab Allah dah bagi hidayat kepada kita. Selama sebulan kita berpuasa dan beribadat kepada Allah Taala dengan berbagai-bagai amalan-amalan kebaikan. Subhanallah. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur, kan? Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dengan sebab kita bertakbir, dengan sebab kita buat amalan-amalan lain, insya-Allah kita akan termasuk dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini mahal tuan-tuan, bersyukur ni mahal. Mahal sangat-sangat. Sebab apa? Sebab Iblis dulu masa berdebat dengan Allah Ta'ala, bila dia nak sesatkan Nabi Adam dan anak cucunya, Iblis dah bersumpah dah, aku akan sesatkan mereka, aku akan datang kepada mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan, sehingga engkau ya Allah tak akan dapati sebahagian besar daripada mereka yang bersyukur. Kerja iblis tuan-tuan adalah untuk menyesatkan kita semua manusia ni supaya tak jadi orang yang bersyukur. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan, bila dapat hidayah Allah Ta'ala, tuan-tuan bertakbir dan tuan-tuan termasuk dalam golongan orang bersyukur, maka menangis besar-besaranlah iblis kerana gagal dalam misi dia, kan? Gagal dalam usaha dia untuk menyesatkan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan terus beristiqamah dengan amal ibadat tuan-tuan, walaupun selepas daripada bulan puasa, insya-Allah. Semangat tuan-tuan, puan-puan, semangat buat ibadat pada Allah Ta'ala, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Cukup masa Allah akan ambil nyawa kita, biarlah kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita wala'allakum tashkurun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Baru kita patah balik pada awal ayat. Awal ayat Allah kata syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Syahrul ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Saya tak nak hurai lagi hak tu. Kita pergi kepada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, mana? Tu atas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maksud dia faman syahida, siapa yang melihat. Melihat apa ni? Melihat anak bulan. Melihat anak bulan. Falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi tuan-tuan, berpuasa dan berhari raya adalah dengan cara melihat anak bulan. Dia ada dua cara. Satu dengan cara falak, iaitu perkiraan falak. Yang kedua dengan cara ru'yah. Ini dia panggil ru'yah. Faman syahida, siapa yang melihat anak bulan. Lihat anak bulan ni siapa tuan-tuan? Hendaklah orang yang dipercayai. Bukan semua orang boleh tengok anak bulan ni, kan? Nanti bacaan masing-masing lain, kan? Dia kena bagi pada orang yang berautoriti. Dan kita di Malaysia pada hari ini tak ada masalah, sebab yang melihat anak bulan ni diketuai oleh sahibus samahah, mufti di negeri masing-masing. Kalau kita ni di Kelana Balai Cerap tu kan, dekat Balai Cerap tu kita akan tengok dekat situ. Yang tuan-tuan yang berkelapangan boleh hadir untuk nak lihat anak bulan tu macam mana. Sebab tak sama kita tengok dengan teleskop dengan kita tengok dengan mata kita ni, tak sama tuan-tuan. Dia ada perkiraan dia, ada bacaan dia. Tuan-tuan nak cari pengalaman, nak tengok anak bulan, boleh pergilah 29 Ramadan ni, 20 hari bulan. 20 hari bulan petang tu boleh tengok. Itu cara nak berpuasa dan cara nak berhari raya. Ini bukan arahan mufti, ini bukan arahan manusia, ini adalah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kata, siapa ni yang suruh tengok anak bulan ni? Pandai-pandai suruh tengok anak bulan ni. Bukan manusia yang suruh tuan-tuan, Allah Ta'ala yang suruh kena tengok. Jadi jangan marah, kenapa hari raya 21 hari bulan bukan 22 hari bulan, kan? Kenapa raya 22 hari bulan, tak raya 21 hari bulan? Ini kena ejak ni, cakap dengan Tuan Agong ke apa kan, biar umum awal sikit kan. Ambil 20 hari bulan ke raya, kan? Tak boleh. Ini bukan urusan kita tuan-tuan. Ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau raya awal 21 hari bulan habis kuih-kuih saya tak laku lagi ni, macam mana? Kan? Marah pasal kuih dia tak laku, kan? Tak habis, kan? Biskut-biskut dia belum habis lagi dijual, kan? Tiba-tiba dah raya dah. Ya Allah. Bukan tuan-tuan, bukan nak kata pada orang yang buat biskut, tak ada, itu contoh je lah, kan? Contoh je. Jangan terasa tuan-tuan, puan-puan, kan? Jadi tuan-tuan, dua cara untuk nak lihat anak bulan ni. Satu lihat anak bulan, satu dengan cara falak. Falak ni dia daripada dulu lagi dia boleh tengok dah tuan-tuan. Dia dah perkiraan dia tu. Setahun sebelum, 2 tahun sebelum, 3 tahun sebelum, dia dah boleh kira dah falak ni. Untuk tahun 2030 kan, sekarang dia boleh kira dah anak bulan nampak bila. Itu falak. Dia boleh kira. Kebiasaannya perkiraan falak, ilmu falak ni ilmu kaji bintang, kan? Ilmu kaji bintang ni kebiasaannya dia tidak salah, tak lari. Dia nak banding dengan ramalan cuaca, falak ni lebih tepat tuan-tuan. Falak pun dia boleh ramal cuaca sebenarnya.
Dia boleh ramal hujan tak hujan apa semua dia boleh tahu kan, dengan perkiraan dia. Ini perlu kepada pakar-pakar falak lah. Saya sembang je dengan tuan-tuan ni kan. Tuan-tuan nak lebih kena jumpa pakar ilmu falak kan. Okey tuan-tuan, itu cerita untuk kita nak berpuasa dan berhari raya. Sebelum tu kita patah balik pada awal ayat, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang kami turunkan kepadanya Al-Quran. Bulan ni bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran tu adalah kalamullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar ilmu ulumul Quran, ulumul Quran, dalam tu dia akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana proses penurunan Al-Quran secara detail. Dia cerita secara detail. Walaupun tuan-tuan dah tahu dah sekarang ceramah nuzul Quran dah lepas dah kan. Dalam ceramah, biasanya dalam ceramah nuzul Quran tu dia akan sebut bagaimana proses penurunan Al-Quran. Benda ni dah jadi pengetahuan umum dah. Al-Quran ni asalnya duduk di Lauh Mahfuz. Bila Quran duduk di Lauh Mahfuz ni? Maknanya Quran sebiji, satu naskah Quran tu dah ada di Lauh Mahfuz bila? Sejak azali tuan-tuan. Sebab dia kalamullah azali. Dia bukan benda baru. Dia kalamullah kan? Subhanallah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat keajaiban dan kedahsyatan Al-Quran. Subhanallah. Sebelum adanya langit bumi, sebelum terjadinya Nabi Adam alaihi salam, sebelum terjadinya malaikat dan sebagainya, Quran dah ada dah tuan-tuan. Quran dah ada dah. Dah ada dah di Lauh Mahfuz kan? Maknanya surah Tabbat Yada dah ada lama dah tuan-tuan. Dah wujud lama dah. Sebelum Nabi Adam dicipta, Quran dah ada dah. Tapi dia cerita pasal Abu Lahab. Maknanya dalam ilmu Allah, satu masa nanti akan lahir seorang manusia yang nama dia Abu Lahab, gelaran dia Abu Lahab, kerja dia adalah menentang Nabi akhir zaman. Lahir betul sehingga turun surah Al-Lahab. Subhanallah. Maknanya Quran ni kita kata dia melangkaui berjuta-juta ribu tahun. Dia punya cerita dia, dan cerita dia tetap benar berlaku, bukan kata cerita sembang. Subhanallah. Dahsyat Al-Quran. Yang tu Imam Sya'rawi kata, dunia pada hari ni dan sebelum ni, langit dan bumi, dia berjalan, dia ikut apa yang ada dalam Quran. Quran tu menjadi sebagai plan rancangan Allah Ta'ala kepada manusia dan dunia ni. Semua kena ikut Quran. Tuan-tuan, kita dah baca dalam surah An-Nur, kisah fitnah kepada Siti Aisyah. Ingat tak? Ya. Geng-geng munafik menuduh Siti Aisyah melakukan perzinaan. Kan? Dalam surah An-Nur yang lepas, lama dah kita baca tu. Kan? Padahal sebelum dicipta manusia dah ada dah kisah ni. Kan? Tapi bila berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap berlaku tuan-tuan. Ikut apa yang ada dalam Quran. Ikut apa yang ada dalam Quran. Dahsyat tak dahsyat Al-Quran ni? Tuan-tuan nak cari kitab mana yang setara, yang sama dengan Quran ni? Tak ada tuan-tuan. Tak ada atas muka bumi ni. Subhanallah. Jadi betul apa yang Allah cakap dalam Quran tu berjuta-juta tahun sebelum lahirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Benda tu jadi.
Dan begitulah dengan peperangan Badar. Kesukaran, kesusahan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam peperangan Badar, benda tu dah ada dah berjuta tahun sebelum tu. Kan? Tapi berlaku bila? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Quran, kalamullah, tuan-tuan. Hebatnya Quran. Tak ada orang boleh lawan Al-Quran. Quran daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni pada malam ni lah, pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Duduk di langit dunia, ambil masa 23 tahun. Turun satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat, satu surah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sempurna. Padahal dia dah ada awal dah. Awal-awal lagi dah ada dah. Subhanallah. Dahsyat Quran. Dengan sebab itu Allah kata, siapa yang baca Quran, aku akan bagi ganjaran yang terbesar. Dan sebab dia terlalu hebat, tuan-tuan. Terlalu hebat Al-Quran. Tuan-tuan, peganglah Al-Quran. Bersamalah dengan Al-Quran. Bacalah Quran, tuan-tuan. Kalau boleh hafal, hafallah Quran. Sebab dia kalamullah. Kalamullah Al-Qadim. Sebenarnya kita, hidup kita ni ikut Al-Quran. Apa yang dicatat oleh Al-Quran, itulah hidup kita. Untuk mudah faham, dalam Quran Allah kata, siapa yang ikut Quran, contoh-contoh manusia yang ikut Quran dah disebut dah dalam Quran, akhirnya dia akan mewarisi syurga Allah Ta'ala. Siapa yang lawan Quran, maka akhirnya dia akan diazab di dalam neraka. Begitulah kita, tuan-tuan. Siapa yang lawan Quran, kesudahan dia akan jadi macam tu. Siapa yang ikut Quran, kesudahan dia sebagaimana dijanjikan dalam Quran. Tak boleh lagi, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran ada golongan munafik. Pakai kopiah, pakai jubah, pakai apa, cakap baca Quran, tapi kerja menipu orang. Pergi ceramah rata-riti, bercakap rata-riti depan masyarakat, tapi menipu orang guna ayat Quran. Allah dah sebut dah. Satu surah besar, surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Antara yang disebut dalam surah Al-Munafikun tu, Allah kata geng-geng munafik ni, kalau kamu dengar dia bercakap, kamu akan cair. Petahnya dia bercakap, tuan-tuan. Fasihnya dia bercakap. Kita terpegun dengan percakapan dia, tapi semua tu menipu. Allah dah sebut dah. Jadi perjalanan hidup manusia atas muka bumi sampai hari ini adalah ikut apa yang ada dalam Quran. Yang tu perlu kita melihat kepada Al-Quran dan memahami Al-Quran, tuan-tuan. Selagi kita tak faham Quran, selagi kita tak boleh baca Quran, kita tak nampak mana hebat, mana mukjizat dia. Tapi bila kita faham, kita akan nampak, oh ini hebat dia. Tak ada tandingan Al-Quran, hebatnya Quran. Allahu Akbar. Saya dah baca dah pada tuan-tuan. Allah cerita di dalam neraka esok. Neraka ni, manusia nak ada dalam neraka, setan nak masuk dalam neraka tu berapa ribu tahun lagi, tuan-tuan. Juta tahun lagi tu. Mungkin bilion tahun lagi nak masuk neraka. Tapi hari ni, bukan hari ni, lama dah Allah sebut dalam Quran. Apa yang iblis cakap kepada manusia, wahai manusia dan jin, pada hari ni kau jangan nak salahkan aku, kan? Aku sebenarnya tak ada kuasa nak menyesatkan kamu, tapi kamu dengar cakap aku, kan? Aku hanya cakap pada kamu, aku tak ada kuasa nak paksa kamu. Cakap je, kan? Kuasa cakap je, tapi kamu ikut aku. Setan tak pernah cakap, tak pernah kata kat kita, engkau tak buat maksiat pada Allah Ta'ala, aku bunuh engkau. Tak ada, setan tak pernah cakap macam tu. Setan anda ajak je, jom buat maksiat sedap, buat maksiat sedap. Tapi dia tak boleh paksa kita. Dia nak bunuh kita, nak cederakan kita dan semua. Tak ada setan.
Betul lah apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah buka dialog ni, dialog percakapan setan dengan manusia ni yang akan berlaku berjuta-juta tahun akan datang. Allah dah bagi tahu kita dah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Kisah Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf yang dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Yusuf, kan? Surah Yusuf tu dah ada berjuta-juta tahun sebelum kelahiran Nabi Yusuf, kan? Allah dah cerita segala-galanya. Betapa hebatnya ilmu Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah bagi tahu kepada Nabi Adam dan Nabi-Nabi selepas daripadanya, kepada umat-umat selepas daripadanya, bahawa akan lahir Nabi akhir zaman, ya. Akan lahir Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul sebagaimana kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak cari mana manusia yang boleh meramal masa depan dan betul jadi macam yang diramalkan? Tak ada, tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, tuan-tuan. Macam mana Allah buat susu galur, susu galur salsilah benih kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Adam, tuan-tuan, sampailah kepada Abdullah bin Abu Talib, Abdul Muttalib, kan, ayah Nabi, kan? Minta maaf sebut, kan, air mani yang menjadikan setiap orang manusia tu dia sperma yang terkandung dalam yang dilepaskan oleh orang lelaki dalam rahim perempuan tu berapa banyak? Berjuta sperma, tuan-tuan. Hak nak jadi manusia seorang je. Dalam juta tu hak nak jadi manusia tu seorang je, kan? Bagaimana Allah boleh atur daripada zaman Nabi Adam nak lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sperma tu? Dahsyat tak dahsyatnya ilmu Allah Ta'ala. Bukan senang, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala dengan mudah je boleh buat. Ini hebatnya Allah Ta'ala. Peliknya Al-Quran, tuan-tuan. Peliknya Al-Quran. Kita nak ramal, kita akan dapat anak laki, anak perempuan. Anak kita macam mana? Sama dengan kita ke tak sama dengan kita? Boleh ramal? Tak boleh. Tapi Allah berjuta-juta tahun sebelum tu dah boleh sebut dah. Ini Quran. Kami turunkan Quran yang terlalu hebat ini pada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi di samping itu, di samping kehebatan Al-Quran, Allah bagi tahu kepada kita siapa yang baca Quran bulan Ramadan ni. Terutamanya baca dalam solat. Kalau macam tadi imam baca, kita makmum dengar. Kita makmum dengar ni dapat pahala sebagaimana imam baca, kan? Satu huruf, kalau bulan-bulan biasa Allah bagi 10 pahala satu huruf. 10 pahala. Tapi bulan puasa, tuan-tuan, kalau baca dalam sembahyang satu huruf, Allah akan gandakan 700 pahala ataupun lebih Allah akan bagi pada kita, tuan-tuan. Tu bulan puasa, kelebihan orang yang baca Quran. Faham tak faham, pahala dah dapat dah. Kalau faham lagi bertambah dia punya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kerja Quran? Hudan linnas. Itu tugas Al-Quran, memberi hidayah kepada manusia, kan? Memberi hidayah kepada manusia mana yang baik, mana yang buruk, kan? Tuan-tuan, saya nak sebut agama pada hari ini, semua agama, kan? Ada orang kata semua agama sama sebab menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan, keburukan.
Tuan-tuan kena ingat, itu ayat mengelirukan manusia. Kan? Ayat mengelirukan manusia sebab apa? Sebab sebenarnya kebaikan pada pandangan agama adalah berbeza. Islam pandang benda baik lain. Benda baik pada Islam lain, benda buruk pada kacamata Islam lain. Benda baik pada agama lain. Tuan-tuan, Islam kata lembu halal, tayyiban, boleh makan. Tapi agama lain kata tak boleh, lembu tak boleh. Tengok tuan-tuan, jangan keliru dengan orang mengatakan agama tu sama, hak ni suruh baik, semua suruh baik, semua larang pada kejahitan. Kena tengok definisi baik tu dengan jahat mengikut agama masing-masing, tak sama tuan-tuan. Jadi yang terbaik adalah Al-Quran dan Islam, tuan-tuan. Islam kata perkahwinan itu adalah benda baik, benda mulia. Kan? Nabi kata an-nikahu sunnati, kahwin itu adalah sunnah aku. Siapa yang tak nak kahwin, dia bukan daripada umat aku, kata Nabi. Tapi tuan-tuan pergi pada agama lain, kalau kau nak jadi orang soleh, kau kena jadi sami, tak kahwin. Kau kena jadi padri, kau tak boleh kahwin kalau kau nak jadi soleh. Tengok, pandangan agama lain kepada perkahwinan adalah satu benda yang menjijikkan. Tapi Islam kata itu sunnah. Tengok, definisi baik tak sama tuan-tuan. Tak sama. Islam kata babi haram, agama lain kata apa? Halal tayyiban je, boleh makan je. Subhanallah. Dibawa kepada kita daripada sekolah rendah, masuk je alam sekolah, diajar kepada kita Robin Hood. Seorang, apa Robin Hood? Orang yang mencuri kerana nak bantu orang lain. Jadi matlamat menghalalkan cara. Engkau nak tolong orang lain, kau boleh buat apa engkau nak buat, kan? Nak mencuri, nak merompak, silakan. Itu ajaran apa tuan-tuan? Islam ajar kita macam tu ke? Ini ajaran sesat, tapi diajar kepada kita, dipuja orang tersebut supaya kita semua puja Robin Hood. Saya ingat tak ada seorang pun tak kenal Robin Hood, kan? Semua orang kenal Robin Hood, kan? Jauh dengan Islam tu. Islam dah cakap matlamat tidak menghalalkan cara. Kau nak buat baik pada orang, buatlah baik dengan daripada awal, kan? Bukan nak tolong orang dengan cara kau pergi rompak, kau pergi ragut orang, kau pergi langgar orang, kan? Yang tu dah cerita orang putih, kan? Kalau polis nak kejar penjahat, dia akan rampas mana-mana kereta yang dia dapat, kan? Dia ambil je kereta mana, kan? Cerita dia, kan? Bukan macam tu. Tak apa, tak kisah, kan? Ambillah kereta siapa pun. Senang macam tu, kan? Allahu Akbar. Hancur apa ni fahaman manusia, keliru manusia. Maka Islam datang, hudan linnas. Islam datang jelaskan kepada kita mana yang baik sebenarnya dan mana yang buruk sebenarnya. Hidayat dengan Al-Quran Karim. Ikutlah Al-Quran, ini hidayat sebenar tuan-tuan. Wal furqan, dan membezakan mana yang baik, mana yang benar. Sekarang kita ada banyak kumpulan. Dalam bab akidah kita ada ahli sunnah wal jamaah, kita ada Wahabi, kita ada Syiah, kita ada Ayapin, kita ada berbagai-bagai lah, kan? Nak tahu mana yang salah, mana betul, tengok pada Quran. Apa Quran kata? Apa Quran kata? Dalam politik, kena kembali pada Quran. Politik selalu, mana hak benar, mana tak benar, masyarakat pening, aku nak ambil mana satu ni, kan? Balik pada Quran tuan-tuan. Quran dah jelas dah macam mana. Nabi kata
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu kami, dia bukan umat aku. Nabi tak mengaku umat. Kenapa kita menyokong orang yang menipu? Kita tak nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Politik Islam dah ajar dah. Ekonomi Islam dah ajar dah, tuan-tuan. Perkahwinan Islam dah ajar dah. Pengurusan harta, faraid, Islam dah ajar dah. Jangan duk ambil cara orang lain nak membagikan harta. Ambil cara Islam. Wal Furqan, ni Quran diturunkan. Siapa yang boleh lawan kebijaksanaan Al-Quran? Tak ada orang boleh lawan, tuan-tuan. Jadi kita berpandukan kepada dia, maka kita akan sentiasa berada di pihak yang benar. Berpandukan pada Quran, tuan-tuan. Wal Furqan. Apa ni, duha syuruk dah masuk dah. Kejap. Saya rasa boleh jelas dekat situ. Janji kita lepas ni sentiasa bersama dengan Quran. Tengoklah Quran, tuan-tuan. Tengoklah makna dia, ataupun tengok tafsir. Jangan tengok terjemahan. Terjemahan tuan-tuan akan keliru. Tuan-tuan kena dengar tafsir. Tafsir boleh buka insert YouTube tu, ada ustaz-ustaz yang mengajar tafsir. Tuan-tuan tengoklah, kan, untuk mengambil hidayat daripada Quran. Kemudian Allah kata, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kesenangan, kemudahan pada kamu. Wala yuridu bikumul usr. Allah bukan nak menyusahkan kamu. Ini kata Allah Ta'ala. Allah suruh kita puasa tu bukan nak menyusahkan kita. Allah nak memudahkan kita, tuan-tuan. Allah nak memudahkan kita. Tak ada benda yang nak menyusahkan kita kecuali Allah nak bagi kemudahan kepada kita. Hatta Allah suruh kita berperang, nampak pada zahirnya susah, tapi sebenarnya kalau tuan-tuan mati syahid, perjalanan akhirat, tuan-tuan, ya Allah, tak sangkut langsung dah, tuan-tuan. Tak ada dah seksaan, tak ada kesukaran, tak ada kesusahan sebagaimana orang lain mengalami kesusahan, kesukaran. Kerana tuan-tuan mencagarkan nyawa tuan-tuan pada Allah Ta'ala, dipermudahkan segalanya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kepada benda mudah. Maknanya dari sudut hukum, siapa yang sakit, siapa yang tak larat nak puasa, boleh berbuka puasa, boleh tak puasa, kan? Ada hukum perbahasan yang agak panjang berkaitan dengan orang yang sakit dan orang yang tidak larat untuk berpuasa. Hebatnya Allah Ta'ala. Allah tak nak menyusahkan kita, tuan-tuan. Allah tak nak menyusahkan kita. Jadi Allah katakan, wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhra. Boleh qada pada hari yang lain. Boleh qada pada hari yang lain. Hari itu dia boleh berbuka. Ini kebenaran dan keringan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah kita bersama dengan Allah Ta'ala. Ni semua datang daripada Allah. Penurunan Al-Quran datang daripada Allah. Wala'allakum tashkurun. Semua hidayat ni, perbezaan ni, semua datang daripada Allah Ta'ala. Kembalilah kita pada Allah Ta'ala. Dan saya harap dengan berakhirnya Ramadan ini, iman kita kepada Allah Ta'ala semakin tebal, semakin kuat, dan kita semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.